Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan 1 akan membentangkan CTO 152, topik 5 iaitu Pembinaan Peradaban Majmuk. Ahli kumpulan terdiri daripada Nur Arlina binti Mat Isa, Rauda binti Nur Hisamuddin, Tengku Nur Aisyah binti Tengku Muhammad Afandi, Nur Ain Amira binti Ahmad Bazli dan Nur Ayu Arisha binti Ramlan. Okey, mari kita mulakan. Seperti yang anda lihat, terdapat empat zaman dalam perkembangan sejarah alam Melayu, iaitu yang pertama, zaman prasejarah yang mewakili zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik dan zaman logam. Seterusnya, zaman protosejarah yang terdapat kewujudan kerajaan purba ataupun dikenali sebagai kerajaan awal seperti Langkasuka, Kedatua, Gangga Negara, Cihtu, Loh Yuh dan Tantan. Zaman yang ketiga ialah zaman pensejarahan yang terwujudnya Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka dan bermulanya pembentukan masyarakat kepelbagaian dan perdagangan. Bukan itu sahaja, kuasa penjajah daripada Portugis, Belanda dan British juga datang pada zaman ini. Pada zaman yang terakhir, anda boleh lihat kita telah mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 dan kita dalam ke arah pembinaan negara bangsa Malaysia. Untuk slide yang seterusnya, kita akan masuk dalam subtopik globalisasi era Islam dan era penjajahan Barat. Era ini bermula pada sekitar tahun 1500 Masihi. Terdapat 3 peristiwa penting globalisasi baru dalam era ini, iaitu kejatuhan Kerajaan Islam Andalus, pelayaran Christopher Columbus ke dunia baru dan penemuan benua Amerika pada tahun 1492 Masihi, dan kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka di tangan Portugis pada 1511 Masihi. Bukan itu sahaja, penjajah juga telah mewujudkan satu formula iaitu 3G yang dinamakan sebagai Good, Gold and Governance. Bagi subtopik pembangunan, migrasi dan teknologi, kita dapat lihat kemajuan telah melahirkan perubahan sosial, iaitu dari segi pertanian sara hidup ke komersial industri, dari miskin ke kelas menengah dan dari pendesaan ke kosmopolitan. Bukan itu sahaja, transformasi sosial telah melahirkan kerencaman sosial berpaksikan budaya moderniti dan kepelbagaian, iaitu dari segi perkongsian nilai sejagat, persamaan pendapat awam, batas etnik nipis dan tingkah laku horizontal bukan vertikal, iaitu hubungan sosial rentas etnik dan agama. Seperti yang anda lihat, terdapat 3 impak kerencaman sosial norma sejagat, iaitu dari segi budaya politik baharu, kita dapat lihat terdapatnya kebebasan bersuara, berpersatuan, akses maklumat, demokrasi dan penglibatan. Untuk nilai politik, kita dapat lihat terdapatnya amanah integriti, keadilan, accountability, transparansi dan keterangkuman. Dan bagi isu pula, kita dapat lihat terdapatnya rasuah, salah guna kuasa, keterangkuman jentera dan dasar awam tak berurus baik dan federalisme. Nama saya Tengku Nur Aisyah binti Tengku Muhammad Afandi, nombor kad Madrid 2021289732 dan saya akan membentang tentang konsep negara. Yang pertama iaitu definisi negara, ialah sebuah masyarakat yang mendiami kawasan tertentu dan mempunyai kerajaan yang memerintah. Seterusnya ialah konsep negara zaman moden. Negara bangsa iaitu satu bentuk entiti politik yang mempunyai sempadan geografi tersendiri dan diperakui kewujudannya secara global. Seterusnya ialah DAS 1983. Satu sistem politik yang didirikan oleh sekumpulan manusia yang menetap dalam sebuah wilayah dan membentuk kerajaan yang sah. Seterusnya ialah ciri-ciri negara bangsa. Ciri-ciri yang perlu ada ialah
penduduk, kerajaan, sempadan, kedaulatan dan undang-undang. Elemen utama konsep negara ialah wilayah, kerajaan berdaulat, warga negara dan perlembagaan. Seterusnya, konsep bangsa ialah definisi segumpulan manusia yang diikat dalam satu ikatan ketaatnegaraan. Ikatan bangsa ialah dikaitkan dengan pertalian darah, kekeluargaan, etnik, budaya, agama dan wilayah. Seterusnya, yang terakhir ialah konsep bangsa, satu kelompok manusia berdasarkan ciri fizikal, ras atau keturunan. Seterusnya, kaum berdasarkan ciri budaya, satu komuniti politik dalam wilayah tertentu. Seterusnya ialah konsep kewarganegaraan. Konsep kewarganegaraan terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama ialah kepatuhan rakyat kepada negara melalui ketaatan kepada raja dan pemerintah. Yang kedua, dapat membezakan rakyat yang berstatus warga negara dan bukan warga negara. Seterusnya ialah nilai-nilai asas kewarganegaraan. Yang pertama, semangat patriotisme. Yang kedua ialah perpaduan masyarakat. Yang ketiga ialah keamanan dan keharmonian. Dan terakhir sekali ialah semangat nasionalisme. Selain itu, identiti seorang individu bagi kewarganegaraan berkaitan dengan dirinya sebagai anggota masyarakat dan sebahagian daripada negara. Terdapat dua bentuk perhubungan, iaitu yang pertama ialah secara vertikal, iaitu hubungan kewarganegaraan dengan negara. Yang kedua ialah horizontal, yang bermaksud hubungan sesama negara. Seterusnya, etos simbolisme bangsa Malaysia. Etos iaitu pandangan hidup yang khas suatu golongan sosial yang didasari kepada sifat, nilai dan adat istiadat. Terdapat 4 elemen utama, iaitu nilai, semangat, kepercayaan dan identiti. Etos nasional ialah ciri-ciri unik masyarakat setempat yang mengikat seseorang individu yang lain dengan rakyat dan negara menerusi perkongsian nilai, perasaan, semangat, kepercayaan dan identiti bersama. Yang seterusnya ialah etos bangsa. Etos bangsa iaitu nilai-nilai khas, tradisi, identiti dan wawasan masa depan sesebuah negara. Seterusnya, beralih kepada globalisasi, era Islam dan era penjajahan Barat. Terdapat 3 era dominasi penjajahan Barat, iaitu dari segi bidang, sumbangan dan institusi haji. Dari segi bidang, iaitu dari segi agama, ilmu ekonomi dan sains teknologi. Manakala sumbangan pula adalah daripada semangat, globalisme dan persejahteraan yang dipupus secara ditiup ke segenap penjuru dunia. Akhir sekali, dari segi bidang institusi haji, ini adalah ejen globalisasi dalam peradaban dalam menggerakkan globalisasi maklumat, iaitu ilmu pengetahuan dan politik. Objektif kajian untuk kajian ini adalah 1. Mengenal pasti sama ada kepelbagaian masyarakat di Malaysia merupakan satu keunikan atau kelemahan. Yang kedua, menganalisis isu yang terjadi berkaitan dengan permasalahan kaum di Malaysia. Akhir sekali, menjelaskan langkah yang dapat dibendung bagi mengelakkan permasalahan kaum di Malaysia. Seterusnya, metodologi kajian. Untuk kajian ini, kami menggunakan kaedah kuantitatif dan kaedah perpustakaan. Antara soalan yang diajukan adalah, terdapat 8 soalan yang diajukan. Pertama, adakah negara Malaysia dikira sebagai masyarakat majmuk? Yang kedua, pada pandangan anda, apakah contoh masyarakat majmuk iaitu kaum yang terdapat di Malaysia? Yang ketiga, pada pandangan anda, adakah kepelbagaian etnik di negara Malaysia ini merupakan satu keunikan? Yang keempat, jika ya, mengapa anda rasa ianya merupakan satu keunikan? Yang kelima, pada pandangan anda, apakah isu hangat yang melibatkan masyarakat majmuk? Yang keenam, antara yang berikut, apakah faktor yang menyebabkan wujudnya permasalahan yang telah dinyatakan di soalan 1? Yang ketujuh, menurut anda, adakah anda rasa Malaysia merupakan negara yang aman dan harmoni? Yang ke-8 iaitu akhir sekali, pada pandangan anda, apakah langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk mengelakkan permasalahan isu antara kaum?
Dapatan kajian. Objektif A iaitu budaya dan etnik yang berbeza-beza dalam kalangan masyarakat di Malaysia merupakan satu keunikan kerana mereka dapat hidup secara majmuk. Seterusnya, objektif B iaitu isu politik, isu perkauman dan isu diskriminasi yang berlaku menyebabkan terjadinya permasalahan antara kaum. Akhir sekali, objektif C mengenai masalah perkauman dapat dijauhi sekiranya masyarakat saling hormat, menghormati dan memahami budaya sesama kaum serta mengelakkan tindakan yang boleh mencetuskan provokasi antara kaum. Kesimpulan. Sebagai konklusinya, setiap tajuk yang kami telah bentangkan adalah penting kepada masyarakat untuk membina masyarakat yang kukuh dan mengenali pembinaan peradaban majmuk secara lebih mendalam supaya tidak ketinggalan asal-usulnya kepada setiap masyarakat dan kaum yang ada di dalam Malaysia.